Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Muhammad Hanizat bin Ismail, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presin 17-1. Pada hari ini izinkan saya mengupas serba sikit tentang sebuah buku yang baru saya baca bertajuk How to Talk So Kids Can Learn. Menariknya buku ini, walaupun tajuk buku ini dia dalam bahasa Inggeris, tetapi buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Sedikit info tentang buku ini. Ditulis oleh Adele Faber dan Eileen Majlis. Mempunyai kira-kira 265 halaman. Ironinya, sebagai seorang guru, saya berpendapat kita sepatutnya wajib membaca buku ini terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke alam PDP zaman ini. Kerana tanggapan anak-anak dan juga ibu bapa sekarang tidak sama seperti apa yang berlaku 20-30 tahun yang dahulu. Dahulu guru disanjung, dihormati, pendapat guru diterima bulat-bulat. Guru tak pernah salah. Murid tidak pernah membantah. Ibu bapa sentiasa percaya pada guru. Menyingkat dapatan dari hasil pembacaan saya, buku ini memberi panduan kepada kita tentang bagaimana kita sebagai ibu bapa ataupun guru terutamanya perlu bercakap. Cara bercakap yang betul, apa yang kita sampaikan kepada anak-anak didik kita mesti boleh diterima dengan senang hati oleh murid-murid kita. Tidak dinafikan di mana sekolah sudah pasti ada murid yang nakal, suka membuat bising, suka menarik perhatian dengan melakukan perkara-perkara yang kadang-kadang tidak dapat diterima akal. Ada yang suka memberontak, ada yang berkelakuan ganas, ada yang bercakap dengan bahasa kesat dan kasar. Bagaimana selalunya kita sebagai seorang guru menangani masalah-masalah tersebut? Tentu sebahagian dari kita pernah menangani dengan cara yang keras dan kasar. Seperti marah, memberi amaran keras, denda dan juga lain-lain lagi. Adakah cara ini dapat selesaikan masalah? Ya, mungkin dapat. Tetapi bagi saya, cuma segelintir sahaja yang dapat menyelesaikan masalah itu pada ketika itu. Sebahagiannya pula hanya bertahan selama beberapa minit, mungkin beberapa jam sahaja. Menerusi buku ini, kita diberi contoh-contoh masalah dan cara berkomunikasi dengan murid-murid yang bermasalah. Berikut adalah ringkasan isi di dalam buku ini yang mengupas tentang masalah yang sering kita hadapi bersama murid-murid sekolah dan panduan berkomunikasi secara betul dan boleh diterima oleh murid-murid. Yang pertama, bagaimana mengendalikan perasaan murid? Bagi seorang guru, kita perlu hormat perasaan mereka. Dengar dan jangan nafikan atau petikai pendapat mereka. Mereka boleh memberontak jika kita tidak hormat dan memetikaikan kelakuan mereka. Beri mereka masa dan ruang yang tertentu supaya mereka dapat memberi cadangan-cadangan yang berguna kepada guru. Yang kedua, bagaimana mengajar anak murid bekerjasama antara satu sama lain. Terangkan masalah, jangan menuduh.
Apabila murid ada masalah, kita terangkan apa masalah yang dia buat. Beri maklumat dan bukan cari salah. Beri mereka pengajaran yang berguna. Jangan suka salahkan murid-murid. Beri mereka pilihan dan ikut arahan. Jangan membebel, tetapi lebih guna bahasa tubuh seperti senyum. Selalunya cikgu suka bersyarah dengan cara yang agak keras dan kasar. Cara ini sebenarnya menyebabkan seorang murid rasa terkesan dalam hati mereka dan tidak dapat nak meneruskan apa-apa sahaja pembelajaran yang mereka sedang lalui. Perkara yang paling penting sekali dalam bahagian ini ialah jangan sekali-kali memalukan murid-murid kita. Sentiasa memberi mereka pujian dan galakan ketika walau dalam keadaan apa sekalipun. Yang ketiganya, apakah keburukan hukuman? Hukum denda tidak boleh mengubah sikap sesiapa, terutama murid kita. Malah hukum dan denda ini boleh menyebabkan mereka semakin jauh. Beri cadangan, contohnya jika murid selalu lewat, cadangkan dia untuk bangun awal. Beritahu kepadanya tentang kelebihan orang yang bangun awal. Yang keempatnya, bagaimana cara menyelesaikan masalah bersama murid atau rakan sebaya. Cikgu perlu menyelami perasaan dan luahan murid. Contoh, saya beri contoh, ambil seorang murid yang suka menyampuk bila kawan lain berbincang ataupun menjawab soalan. Kongsikan masalah Amir ini kepada semua orang. Minta pendapat mereka. Sebagai contoh, seorang rakan beritahu cikgu bahawa dia tidak suka Amir menyampuk kerana dia boleh menyebabkan ia lupa akan soalan yang cikgu ajukan. Beritahu Amir tentang masalah tersebut dan minta Amir bekerjasama dengan rakan-rakan mereka. Inilah cara penyelesaian masalah melalui rakan sebaya. Yang kelima, apakah cara pujian dan kritikan yang betul? Jika membuat pujian, jangan rendahkan orang lain, dan jika memberi kritikan, jangan melukakan orang lain. Maksudnya, jika kita memuji, jangan pula kita memuji seorang murid, jangan pula kita merendahkan seorang murid yang lain. Jika kita kritik seorang murid pula, jangan kita melukakan orang lain. Maksudnya kita jangan membeza-bezakan antara satu murid dengan satu murid yang lain. Yang keenam, bagaimana cara untuk membebaskan watak yang mempengaruhi perangai murid. Seorang murid kadang-kadang mewarisi watak tertentu disebabkan persekitaran mereka, seperti ibu bapa yang ada masalah, kawan-kawan yang tidak disiplin dan tempat tinggal yang tidak kondusif. Gunakan teknik-teknik yang tertentu seperti teknik kejutan jika menghadapi masalah tersebut. Contoh, guru beritahulah bahawa murid yang tinggal di rumah flat selalunya sangat aktif dalam bersukan. Berbanding dengan murid yang tinggal di rumah teres. Kenapa? Kerana rumah flat ni biasanya ada lift, ada tangga. Jadi murid ni biasanya lebih cergas. Jadi secara tak langsung mereka ni exercise di rumah tanpa disuruh. Okey. Bila kita memberi cadangan dan galakan seperti ini, murid-murid yang berada di tempat tersebut biasanya akan mendapat motivasi yang tinggi dan mereka akan lebih gembira untuk mengikuti latihan-latihan yang tertentu yang diadakan oleh pihak sekolah. Okey. Itulah sebahagian ringkas daripada isi-isi yang dapat saya ulas dalam buku How to Talk So Kids Can Learn. Jadi saya berharap sangat agar jika ada masa, guru-guru atau ibu bapa boleh cuba membaca buku ini, kerana banyak tips-tips yang berguna yang ada dalam buku ini. Cara kaedah kita dah
mengatasi apa-apa jua masalah dari kalangan murid ataupun anak-anak kita. Pengajaran dari bahan yang dibaca ini ialah yang pertama, pendekatan secara ilmiah dan toleransi sangat penting. Jangan menghukum atau memalukan seseorang, terutama walaupun murid itu ataupun anak kita membuat salah yang amat besar. Sebaiknya lebihkan kepada nasihat, lebihkan kepada pengajaran, tunjukkan amalan-amalan yang baik. Murid kita ada perasaan dan ada keinginan untuk menimba sesuatu yang lebih baik pada masa depan. Sikap murid pada zaman ini pula berbeza daripada pendekatan yang telah kita lalui pada 30 atau 40 tahun yang terkebelakang. Rumusan daripada buku ini ialah kita semua manusia, ada sisi baik dan ada sisi buruk. Dan setiap manusia amat perlukan sokongan berbanding penghinaan. Oleh itu, kita sebagai guru, ibu bapa dan masyarakat perlu sentiasa prihatin kepada anak-anak kita supaya masa depan mereka ini berjalan dengan lancar dan baik, dan diharapkan semoga apa yang saya kupas pada hari ini dapat memberi sedikit info, sedikit manfaat. Apa yang baik datangnya dari Allah, yang kurang itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.